Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah subscribe channel ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua karena sudah meluangkan masa untuk menonton video ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas Majlis Amanat YB Menteri Ekonomi bersama warga Kementerian Ekonomi yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Fatahu ya Alim, kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Tuan Syed Ahmad Fitri Syed Muhammad atas pimpinan bacaan doa tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, untuk menyampaikan amanat beliau kepada warga kementerian sekalian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari muslim majlis yang saya kasihi, Datuk Nur Azmi, Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Zunika, Datuk Yatimah, timbalan-timbalan KSU, CEO, Ketua Pengarah, Ketua Perangkawan Negara, Wakil-wakil, Ketua-ketua jabatan, saudara-saudari yang hadir pada hari inilah. Saya tak ada pantun nak mulakan. Nanti saya kena belajar buat pantun ni. Dia bunyi amanat tu bunyi agak menggerunkan kan. Saya ambil kesempatan sebenarnya bahawa selepas 1 bulan dan seberapa banyak yang saya boleh fahami tentang tugas, bidang kerja dan juga mandat yang ada di bawah Kementerian Ekonomi dan juga jabatan-jabatan dan agensi-agensi pelaksana, bermula Januari, maksudnya learning curve itu sudah berakhirlah untuk saya. Jadi maksudnya kita dah kena mula betul-betul tumpukan kepada banyak perkara yang kita kena buat, dan mustahil seorang yang berada di kedudukan saya boleh melaksanakan tanggungjawab itu kalau tidak dengan kerjasama dan juga dengan sepenuh kepercayaan setiap orang yang bersama-sama dengan saya dan kementerian ini. Jadi sebab itu proses untuk kita pastikan perbincangan, keputusan baik yang bersabit dengan dasar, baik yang bersabit dengan pelaksanaan, dia mestilah difahami, dikongsi, dibahaskan dan sama-sama dipersetujui daripada peringkat yang paling atas
sehinggalah kepada setiap orang yang menjadi tenaga dalam Kementerian Ekonomi. Sebab itu proses itu saya harap bermula dengan baik dengan Januari 2023 ini. Saya pun dah maklumkan kepada kepimpinan kementerian bahawa kita akan adakan town hall. Town hall ni saya tak tahu dalam Melayunya apa dia kan. Setiap bulan. Bukan untuk mendengar amanat, tapi lebih selain daripada ada perkara yang perlu kita kongsi dari semasa ke semasa, tapi juga sebaiknya untuk saya juga ada satu platform untuk mendengar dengan seberapa ramai yang boleh daripada warga kementerian. Cuma saya tak tahu macam mana orang nak bercakap ni sebab diri ni kan. Kali terakhir saya dalam assembly macam ni dah jam 6. Dia payah kan. Saya masuk sekolah tingkatan 1 dah duduk sebenarnya kan. Jadi tapi saya harap walaupun kita berdiri dan saya sedia maklum sebab kita berdiri dia tak boleh drag lama lah, kecuali ramai orang nak tutup ring dekat jam lah kan, jam berdiri ni kan. Tapi saya harap kita gunakan platform bulanan ini untuk suarakan apa-apa masalah kan? Jadi pandangan masalah, dan saya nak tengok sama ada orang yang boleh bertanya, boleh mencabar, boleh cuba mendapatkan penjelasan terus daripada saya. Ada yang saya boleh jawab, ada yang saya tak boleh jawab, ada yang bagi ruang untuk kita bawa ke peringkat kepimpinan untuk kita bincang kan? Jadi itu sebenarnya tujuan secara bulanan kita akan berjumpa seperti ini. Selain daripada saya akan juga pergi ke setiap satu agensi kan? Jadi sebab itu dalam bulan Januari itu saya dalam bulan Disember saya tidak ada masa yang mencukupi untuk pergi ke setiap satu agensi. Yang saya dah pergi ialah Jabatan Statistik. InsyaAllah kita akan slotkan lagi. Setakat ini untuk bulan Disember, taklimat-taklimat dan perbincangan itu adalah daripada kepimpinan agensi masing-masing. Kepada agensi lah, jangan kecil hati kalau saya minta tangguhkan. My Digital saya minta tangguh sebahagiannya sebab saya dah jumpa, dan sebahagiannya sebab dasar tu dah tebal macam ini yang saya dah go through semua. Jadi more or less saya dapat maklumat yang mencukupi daripada dasar-dasar yang dah ada. Saya nak manfaatkan Januari ini dengan kepimpinan kementerian untuk kita tangani beberapa cabaran makroekonomi dahulu, terutamanya kerana kita berada dalam tahun yang cukup penting. 2023 ialah tahun separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Tahun ini juga jatuh kepada tahun pertama kerajaan baru mengambil alih. Jadi maksudnya banyak penyesuaian, penilaian, pemikiran semula yang perlu dibuat kepada perancangan ekonomi jangka sederhana dan jangka panjang negara. Jadi insya-Allah dalam bulan Januari ini kita boleh tetapkan dasar dan hala tuju utama yang kepimpinan kementerian kemudiannya akan bekerjasama dengan seluruh kementerian lain untuk laksanakan. Kemudian saya ada ruang untuk saya lebihkan masa saya pula dengan agensi-agensi pelaksana. So that's basically the timeline lah. Kita berada dalam tahun yang bukan saja signifikan kerana kerajaan baru, kerana kajian separuh penggal, tapi juga kerana kedudukan dan cabaran yang terpaksa kita pikul. Yang ini yang saya perlukan lebih banyak interaksi dengan seluruh warga kementerian, kerana cabaran-cabaran ini bagi saya sendiri selepas sebulan lebih besar daripada yang saya kaji semasa di luar kajian. Selalunya macam itulah, dia macam mengambil alih kepimpinan syarikat. Sebelum itu kita hanya lihat daripada balance sheet, daripada income statement, daripada yang kita ikuti daripada luar.
Tapi bila kita masuk dan kita lihat secara lebih terperinci, maka ada cabaran baru dan sebagainya kan. Jadi apa cabaran yang Kementerian Ekonomi perlu pikul? Negara kita secara makronya menghadapi 3 cabaran utama. Selalunya orang bahagian tenaga selalu bercakap tentang the trilemma of energy. Maksudnya ada 3 cabaran utama untuk memastikan sumber tenaga negara kita ini ada kelangsungan. Cabaran ekonomi negara pun ada trilemma dia juga. Trilemma pertama ialah cabaran untuk mengukuhkan keupayaan fiskal kita. Maksudnya bagaimana kita ingin memastikan dengan tuntutan semasa pendapatan yang kita dapat boleh dimanfaatkan sebaiknya, bukan sahaja untuk menyediakan perkhidmatan harian kepada rakyat, tetapi cukup untuk kita melabur dalam bentuk perbelanjaan pembangunan untuk jangka masa panjang dalam sektor-sektor dan projek-projek dan juga pembinaan keupayaan sebagai sebuah ekonomi yang akan ada kesan besar kepada rakyat. So itu yang pertama, persoalan mengukuhkan keupayaan fiskal. Dan yang itu yang saya ingat banyak yang terlibat, baik daripada bahagian bajet, baik daripada bahagian-bahagian sektor tertentu, yang kita sedia maklum bahawa cabaran fiskal itu adalah besar kepada kita. Cabaran yang kedua daripada trilemma ini adalah cabaran kita untuk menambah hasil kerajaan. Dan dia berkait juga dengan cabaran pertama, iaitu mengukuhkan keupayaan fiskal, because it's a function of perbelanjaan dan juga pendapatan. Perbelanjaan kita kena tengok, dan kita ada pengaruh yang besar kepada perbelanjaan negara kerana kita mengendalikan perbelanjaan pembangunan. Kita merancang, kita mengawal selia, kita mempunyai pengaruh untuk memastikan sumber kewangan negara itu dilaburkan dalam sektor-sektor yang berpotensi tinggi untuk ada multiplier effect masa-masa akan datang. Jadi sebahagiannya itu tugas kita, tapi sebahagiannya itu adalah di pihak Kementerian Kewangan kerana itu adalah operating expenditure yang pastikan perbelanjaan tahunan. Tapi berapa banyak yang boleh dibelanjakan setiap tahun itu bergantung kepada berapa banyak pendapatan kerajaan. Kita ada ekonomi yang dari segi secara paritinya berkembang pada tahap yang dirancang 4%, 5% kan. Tapi ekonomi sahaja yang berkembang tetapi tidak menjana pendapatan yang selari dengan perkembangan ekonomi itu pun dia akan ada masalah kepada kerajaan, kerana ekonomi nampak berkembang tetapi sumber itu tidak mencukupi untuk kita menyediakan perkhidmatan yang sesuai dengan ekonomi yang sudah sampai tahap itu. Jadi cabaran kita yang kedua ialah macam mana kita membantu kerajaan melalui pembinaan ekosistem ekonomi dasar supaya kerajaan boleh menambah hasil yang sepadan dengan perkembangan ekonomi yang kita lalui sekarang. Dan cabaran ketiga daripada trilemma ekonomi negara ialah untuk kita menstrukturkan kembali ekonomi. Yang ini banyaklah, semua orang dah cakap sebenarnya. Saya pasti saudara-saudari yang jauh lebih lama dalam bidang ini daripada saya sudah tentu faham cabaran dalam setiap sektor. Sudah tentu secara makronya ialah kita bercakap tentang macam mana kita nak lonjakkan aktiviti ekonomi negara kita dalam sektor-sektor yang bernilai tinggi supaya impaknya itu bukan saja kepada perkembangan ekonomi tetapi kepada rakyat boleh dirasai. Sebab sedang kita di pihak kementerian dan pembuat dasar merancang kebanyakannya perkembangan ekonomi secara makro,
kesihatan ekonomi negara di pihak rakyat biasa hanya dua saja. Satu, soal gaji dia naik ke tidak. Kedua, soal inflasi harga barang. Dan dia sebenarnya saling berkait, kerana kalau gaji itu berpatutan dengan inflasi yang pada tahap tertentu, dia tidak timbul risiko inflasi ada kesan yang besar kepada kesejahteraan setiap isi rumah. Tapi kalau inflasi itu dalam keadaan tertentu naik, tetapi gaji itu tidak naik dengan selari dengan inflasi, itu yang kita selama 10-15 tahun yang lepas sebagai sebuah ekonomi terpaksa berdepan dengan cabaran itu. Jadi dari segi cabaran, dia tidak ada banyak beza dari pandangan makro kepada pandangan mikro. Sebab pandangan makronya ialah ekonomi nampak berkembang, tetapi hasil kepada kerajaan itu tidak meningkat dengan selari dengan saiz ekonomi. Dia sama juga di peringkat mikro, pekerja-pekerja rakyat biasa yang merasakan ekonomi nampak okey, syarikat nampak okey, tapi gaji aku tak naik. Jadi trilema itu meletakkan kita di cabaran yang memerlukan kita mengambil pendekatan baru, memikirkan balik, dan dia bukan tugas yang ringan, dia tugas yang berat. Setakat 1 bulan saya di sini, saya ucap tahniah dan terima kasih kepada semua warga kementerian. Macam Datuk Zunika dah lama kat sini, kan. Saya ditanya oleh orang luar, oleh jurnalis, apa pandangan saya. Saya kata, setakat ini pandangan saya tak nampak ada kelemahan dari segi perancangan dasar. Saya nampak bahawa keupayaan, kesetiaan dan juga tumpuan perancangan dasar itu nampak lebih daripada mencukupi untuk mengemudi negara dalam semua cabaran ekonomi. Masalahnya ialah dasarnya di satu sudut, satu lagi ialah bagaimana kita menterjemahkan dasar itu supaya dia betul-betul terjadi seperti yang dirancang. Itu pertama. Yang kedua, supaya segala perancangan itu apabila dilaksanakan mempunyai kesan nilai tambah yang terbaik bagi setiap RM1 wang rakyat yang kita belanjakan. Semua ini memerlukan sebahagiannya pendekatan baru, sebahagiannya ketegasan, sebahagiannya tidak popular, sebahagiannya nampak meletihkan. Sebab itu saya harap, bagi saya peluang, walau macam mana pun rasa ini macam tak masuk akal ini, bagi saya peluang untuk kita sama-sama usahakan, kerana kalau kita terus mengambil langkah yang sama berkali-kali untuk menyelesaikan satu masalah, masalah itu takkan selesai. Doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. Dia membuang masa, membazir tenaga, menghabiskan wang. Jadi ada perkara yang mungkin nampak asing di pihak saudara-saudari, kerana satu kelemahan dan juga kekuatan saya ialah selalunya saya terlalu banyak idea. Ada yang boleh jalan, ada yang tak boleh jalan, kan? Tetapi selalunya juga untuk menyelesaikan sesuatu masalah, lagi rumit masalah itu, lagi banyak cara yang kita kena cuba. Kerana kalau cuba 10, kalau 5 berlaku, dia akan menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kita ada masalah itu selama bertahun-tahun, tapi kita pakai jalan yang satu itu saja, dia selalunya ada sebab lah, kan? Jadi ada sebahagian besar daripada langkah-langkah itu sebenarnya bukan di pihak penjawat awam, dia di pihak pimpinan politik dalam kerajaan. Saya harap dengan mandat yang ada kepada kerajaan perpaduan, dan mandat itu besar,
Ini kali pertama sebuah kerajaan persekutuan mempunyai kekuatan 2/3. Dan dengan mandat itu saya harap kita akan mendapat kekuatan seperti pihak kerajaan dan keyakinan untuk kita buat keputusan-keputusan yang sewajarnya telah dibuat lama. Tapi oleh kerana sebelum ini ada berlaku pelbagai perkara, ada keputusan yang walaupun pada dasarnya nampak dah jelas, tetapi pelaksanaan itu tidak boleh berlaku kerana akhirnya bukan tugas penjawat awam untuk membuat keputusan-keputusan dasar yang punca kuasanya itu terletak di tangan menteri dan jemaah menteri. Jadi insya-Allah saya perlukan bantuan daripada saudara-saudari dan peluang supaya dengan iltizam politik yang lebih baik kali ini, kita boleh cuba dengan lebih rancak untuk kita cari jalan menyelesaikan banyak perkara-perkara, kerana cabaran yang saya sebut tadi adalah sangat besar. Dia lebih kurang berapa ni? Lebih kurang dah 15-16 minit kan. Ada 1 jam setengah lagi berdiri ni lah. Jadi saya nak tutup supaya kalau ada ruang saya lebih gemar kalau boleh, dia kena two-way communication lah kan. Saya nak tutup dengan lontaran begini kan. Bila kita ingin menyelesaikan masalah yang rumit dan kita kena mencari perspektif baru, pendekatan yang berbeza, lagipun dengan ruang kewangan yang terhad. Maksudnya kita mesti lebih cekap dalam menguruskan sumber kita. Maksudnya juga selalunya untuk menjadi lebih cekap, dia bergantung kepada teknik dan dia juga bergantung kepada stamina. Maksudnya kalau di peringkat pengurusan, maksudnya teknik itu bermakna kemahiran dan keupayaan baru. Stamina itu maksudnya ketahanan kita untuk kekal menyelesaikan masalah itu, kebolehan dan kemampuan kita untuk menangani banyak masalah-masalah, roadblocks, hurdles yang ada kan. Jadi dari segi keupayaan itu, sebab itu insya-Allah kita usahakan supaya fokus kita juga ialah untuk membina kemahiran di semua peringkat yang melibatkan seberapa banyak warga kementerian. Saya belum lihat dengan secara terperinci dari segi human development, dari segi reskilling, dari segi pemetaan kemahiran dan tugas dan kelayakan. Tetapi sudah tentu zaman sekarang ini kemahiran yang diperlukan berbeza dengan 10, 15, 20 tahun yang lepas. Terutamanya ekonometrik sekarang lebih tertumpu kepada penggunaan data contohnya. Dia tak sama saya ingat dengan ekonometrik 20-30 tahun dahulu, kerana dulu susah untuk mendapatkan data. Sekarang data itu lebih granular, data itu lebih banyak, dan itu banyak mempengaruhi kemahiran ekonometrics untuk pembuat dasar. Saya ada sebut secara pantas kepada kepimpinan kepada KSU, TKSU, kalau kita ada sumber kewangan, saya lebih gemar sekiranya sumber kewangan itu digunakan untuk membina kemahiran warga kita daripada kita belanjakan untuk melantik perunding atau konsultan. Saya ada kesabaran walaupun kita rasa kita ada kelemahan itu, kelemahan ini, walaupun lebih mudah untuk konsultan untuk beberapa perkara tertentu, tetapi sebaik yang mungkin kalaupun kita ada jurang tertentu, saya lebih suka dan sepatutnya kita alihkan sumber kewangan yang kalau sebelum ini pergi kepada konsultan untuk kita gunakan untuk bina kemahiran warga kementerian. Jadi
Itu at the first glance sudah tentu bila kita nak perincikan nanti, kita perlukan penglibatan dan juga keputusan bersama daripada kepimpinan kementerian sehingga ke semua peringkat di bawah. Saya tidak berniat untuk menjadi ahli politik di kementerian ini. Bagi saya ialah I took a job, kan. Rela ke tak rela itu belakang kira lah, kan. Tapi you took a job, you sign up for a job, dan saya ada tempoh 5 tahun, kan. Ada beberapa perkara tertentu yang jadi kayu ukur peribadi kepada saya, dan sama seperti saudara-saudari, apabila kita ambil sesuatu tugas dan kerja itu, kita nak bila kita dah habis, we can look back and say I've done a good job. Saya tak tahu orang lain yang jadi menteri apa tujuan dia semua. Bagi saya, setiap jawatan itu, setiap tugas itu sama saja dengan saudara-saudari yang di tempat saudara-saudari. We have a job to do, dan kita ada tempoh masa yang terhad, kita ada kekangan. Kita yang lebih penting ialah kepuasan kita selepas tempoh masa itu, sama ada kita dah lakukan yang terbaik dan ada kesan yang terbaik. Jadi jangan bimbang, I'm not here to be a politician. Dan sebab itu saya harap saudara-saudari warga kementerian pun memahami, kadang-kadang saya memang controversial. What needs to be said and done needs to be said and done. Sama ada dia itu orang marah ke, orang kutuk ke, that's to me besides the point. Kerana kalau kita nak laksanakan sesuatu, kalau tak nak ada kontroversi, baik tanam kelapa sawit. Senang, kan? Itu pun ada kontroversi, kan? Sebab tak cukup kerja. Tapi kalau kita dah sign up for a job dan kerja itu rumit, dan untuk melaksanakan sesuatu yang penting, dia akan mengundang kontroversi. Selalunya ahli politik dia lari daripada kontroversi sebab susah. Kalau tak pun dia tai chi daripada kementerian, kan? Saya tak berniat begitu. Cuma saya berharap kalau warga kementerian rasa the heat is too much, it's meant to be like that. Kerana kita nak mengolah kembali struktur ekonomi ini. Dia bukan sahaja melibatkan perniagaan, dia bukan sahaja melibatkan perancangan makro, tetapi dia juga melibatkan pandangan dan pemahaman setiap seorang daripada rakyat kita mengenai pengurusan ekonomi. Kerana ada perkara yang perlu berubah. Untuk kita membina daya tahan ekonomi, ada perkara yang perlu berubah, dan perubahan itu perlu berlaku daripada peringkat kepimpinan negara, daripada pimpinan politik kepada pembuat dasar seperti saudara-saudari dan saya,
sehinggalah kepada setiap seorang, kerana ekonomi kita ini unit yang paling penting ialah setiap seorang daripada kalangan masyarakat. Cara kita memahami ekonomi, cara kita menguruskan di peringkat paling rendah isi rumah dan sebagainya, itu juga sebenarnya menjadi sebahagian daripada perancangan ekonomi di bawah Kementerian Ekonomi. Jadi kerana kalau kita membuat perancangan makro tetapi tidak disambut dengan the audience ataupun constituent member of the economy, iaitu rakyat biasa, perancangan itu pun akan menghadapi kesukaran untuk mencapai sasaran yang kita rancang secara makro itu. Jadi itu sedikit perubahan daripada yang kementerian biasa sebelum ini. Sebab selalunya Kementerian Ekonomi ataupun EPU dahulu tertumpu kepada banyak perkara makro. Benda mikro ni selalunya dia bagi kat KPDN, dia bagi itu secara aktanya begitu. Tetapi kalau kita nak melonjakkan ekonomi negara, dia memerlukan perubahan struktur, pandangan, tabiat di kedua-dua pihak. Di sebelah makro perancangan, resource allocation, tetapi juga dari segi behavioral setiap seorang juga perlu berubah, dan itu juga tanggungjawab kita. Cuma tanggungjawab itu kontroversi kerana ada perkara yang memang ekonomi kita dah jadi begitu selama berdekad-dekad. Jadi untuk mengalihkan pandangan daripada yang sudah menjadi biasa kepada perkara baru yang kita perlukan untuk lonjakkan ekonomi, sudah tentu ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju, ada yang pelekeh dan lain-lain. Jadi kita ada 1 tahun yang menarik, insyaAllah. Jadi I look forward supaya kita ada lebih banyak ruang. Saya dah maklumkan kepada KSU dan bahagian sumber manusia, Disember saya habiskan banyak masa untuk mengenali kepimpinan. Maksudnya di peringkat KSU dan TKSU memang betul untuk Disember tu saya banyak habiskan masa dengan mereka. Kemudian bermula Januari kita dah besarkan supaya saya juga habiskan lebih masa dengan di peringkat bahagian dan agensi, dan insya-Allah mulai Februari masa saya itu akan juga agihkan supaya saya boleh mula mengenali dan duduk dengan di warga kementerian di peringkat yang lebih bawah, supaya interaksi itu tidak hanya terhad di peringkat kepimpinan kementerian dan agensi saja. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.